Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita menyiapkan uh, pentaksiran berterusan satu iaitu persembahan. Okey. Um, Nama saya Ahmad Azri bin Azmi, nombor matrik P24200010. Akan menyiapkan pentaksiran berterusan persembahan satu, iaitu dengan tajuk metodologi Al-Quran menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Baiklah, berdasarkan tajuk ini, apakah yang kita dapat faham? Iaitu benda yang kita dapat faham adalah bagaimana Al-Quran, bagaimana kita nak berfikir berdasarkan Al-Quran. Al-Quran kata begitu, bagaimana kita nak berfikir untuk membenarkan Al-Quran tersebut. Okey, tanpa mengulas lebih panjang, marilah kita masuk isi yang pertama. Okey, baiklah. Uh, Melihat kebesaran Allah Ta'ala, yakni tadabbur. Ma makna tadabbur? Tadabbur adalah benda yang kita ulang setiap hari. Tadabbur bersifat berulang atas wazan fa'ala, yakni dabbara. Tadabbur, benda yang kita ulang setiap hari. Maka kita melihat akan kebesaran Allah Ta'ala bukan hanya sekali, akan tapi berkali-kali. Untuk apa? Untuk kita menguatkan lagi kepercayaan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya tadabbur. Bukan saja kita ni tadabbur kebesaran Allah Ta'ala sekali saja. Salah dari segi istilahnya. Yakni tadabbur benda yang berlaku sentiasa. Selalu buat benda tersebut. Maka Al-Quran menggalakkan manusia untuk memerhati kejadian alam seperti penciptaan langit, bumi, bintang, gunung dan laut. Maka kenapa Al-Quran galakkan manusia untuk memerhati akan kejadian alam ini? Kerana segala di dalam alam ini terdapatnya tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Seperti penciptaan langit. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan langit? Bagaimana Allah menciptakan bumi? Bagaimanakah Allah menciptakan bintang? Bahkan bagaimana Allah memasakkan gunung di atas bumi ini. Bagaimana juga Allah menciptakan laut bagi ikan-ikan hidup dalam laut. Benda ini menjadi benda ini menjadikan kita tertanya-tanya, bagaimana benda itu boleh berlaku? Maka tidak dapat tidak Allah lah yang menciptakan ia. Tidak dapat tidak mesti ada pencipta yang menciptakan benda-benda tersebut. Maka wajiblah ke atas kita memercayai bahawa segala benda itu berlaku kerana Allah Ta'ala yang melakukan segala benda itu. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164 dan surah An-Nahlu ayat 11, Al-Quran menyebutkan bahawa penciptaan alam ini adalah tanda-tanda dan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka jelas lagi terang bersuluh bahawa Allah menciptakan akan alam ini adalah tanda akan kewujudan Allah Ta'ala. Maka tidak dapat tidaklah Allah menciptakan langit, bumi, laut, kehidupan dunia ini adalah kerana tunjukkan tentang bukti kebesaran Allah Ta'ala kepada kita. Okay. Bagi contoh, lihatlah akan kebesaran Allah Ta'ala, iaitu Gunung Kinabalu. Allah menciptakan sebegitu cantik. Sebegitu indahnya. Bagaimana Allah menciptakan benda itu sehingga mata kita rasa cantiknya, menawannya rasa melihat mata, kerana itu adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Siapakah yang menciptakan benda seindah ini kalau tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita tengok Gunung Fuji begitu cantik dan mempesonakan mata kita, dan juga aurora. Bagaimanalah boleh berlaku tersebut kalau tidak tiada penciptanya? Maka bagaimanalah boleh lakukan benda itu? Maka
wajarlah Allah Subhanahu Wa Taala ini menciptakan akan alam ini kerana nak tunjuk akan kebesaran dia, nak tunjuk akan wujudnya dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Yang kedua, keseimbangan antara wahyu dan akal. Walaupun Al-Quran menggalakkan penggunaan akal, ia juga menegaskan bahawa akal manusia mempunyai batas. Maka kita ni sebagai manusia ada batas dalam berfikir. Kalau kita berfikir semuanya, maka kita berfikir tanpa adanya panduan, maka fikiran kita tu boleh jadi salah. Sebagai contoh, kita mentafsirkan Al-Quran mengikut akal kita. Tidak boleh, kerana boleh menjadikan kita ni sesat, boleh lari akidah kita. Sebagai contoh, yadullahu fawqa aydihim, tangan-tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka bolehkah kita fikir bahawa Allah ini ada tangan? Maka tak boleh kita fikir lagu tu. Tak boleh kita fikir macam tu. Kerana Allah ini bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, berlainan dengan makhluknya. Maka kalau kita berfikir Allah ini ada tangan, maka kita sudah tergolong daripada golongan mujassimah, yakni menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak boleh kita berfikir menggunakan akal kita. Sebab itulah kata manusia ni dalam berfikir ada batas dia. Ada perkara-perkara yang hanya boleh difahami melalui wahyu yang melampaui kemampuan manusia. Seperti apa? Mukjizat akhir rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Segala mukjizat yang berlaku adalah luar daripada kemampuan manusia berfikir. Seperti perjalanan Isra' wal Mi'raj. Bagaimana boleh kita berfikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis dalam satu malam, bahkan naik ke langit di Sidratul Muntaha untuk berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita fikir, tidak masuk dek akal, kerana perkara itu adalah perkara wahyu yang kita harus menerimanya. Maka itulah dinamakan sebagai perkara as-sam'iyat, benda yang kita mendengar sahaja. Maka wajiblah kita beriktikad bahawa benda itu adalah wujud dan benar berlaku. Oleh itu, Al-Quran menegaskan keseimbangan antara penggunaan akal dan penerimaan wahyu sebagai panduan utama dalam kehidupan. Maka di antara wahyu dan juga akal harus seimbang. Kalau tidak seimbang, boleh menjadi benda lain. Macam itulah juga kehidupan kita. Kita harus seimbang dunia dan akhirat. Baiklah, kita tengok. Maka ini adalah tanda-tanda mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Isra' wal Mi'raj. Yang makanan tu adalah keberkatan akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, maka sahabat pun berasa lapar. Maka makanan tu ada sikit saja, tidak mampu untuk menampung seluruh muslimin. Tidak mampu untuk muslimin berperang. Maka kerana keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan itu walaupun sedikit cukup untuk semua ahlu yang berperang ketika itu. Maka itu adalah mukjizat Rasulullah. Dan seterusnya, ini adalah kisah mukjizat Rasulullah SAW membelah bulan. Okey, baiklah. Seterusnya, penggunaan akal. Al-Quran juga menekankan pentingnya penggunaan akal dalam memahami wahyu dan kehidupan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 219, manusia disuruh memikirkan perkara-perkara yang bermanfaat dalam kehidupan. Ini menunjukkan bahawa manusia harus menganalisis situasi, membuat pertimbangan dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang logik dan rasional. Maka kita perlulah berfikir akan segala benda yang bermanfaat sahaja berdasarkan pemahaman yang logik dan rasional. Kalau kita berfikir perkara yang tak logik, tidak masuk akal, tidak rasional, maka benda itu tidak menjadikan perkara yang bermanfaat. Sebagai contoh, kita tengok ilustrasi ini.
Okey, seperti ilustrasi ini, kita memikirkan perkara yang bermanfaat seperti kita, um, hikmah di sebalik musibah. Kita tengok banjir ini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan banjir kepada kaum muslimin, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ni kasih akan umatnya, kasih akan makhluknya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala musibah ini membawa akan ujian dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya, kepada hamba-Nya yang beriman. Maka sekiranya orang itu beriman pada Allah Ta'ala, maka itu adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu Taala kepada kita. Akan tetapi, sekiranya dia tu seorang yang kafir, seorang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah bala dan musibah ke atas mereka semua. Seperti ini adalah rumah terbakar. Mestinya ada perkara segala musibah, atas segala musibah ada hikmah di sebaliknya. Mungkin Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Maka ini adalah bantuan banjir. Okey. Maka seterusnya soalan. Okey. Akhirul kalam. Saya ingin menutup perbincangan saya dengan satu soalan. Iaitu nyatakan mukjizat Nabi Muhammad dengan jelas. Nanti segala soalan ini uh, boleh penonton sekalian nyatakan di nyatakan di kemudian harilah. Okey, insya-Allah setakat itu sahaja dahulu perbincangan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.